Okey. Saya kira saya mempunyai situasi. Saya mempunyai situasi dengan laptop saya. Jadi yang ini saya perlu menggunakan handphone. Saya perlu live menggunakan handphone pada malam ini. Okey. Malam ini kita akan membincangkan lagi tentang buku Lead Like Muhammad. Malam ini kita akan bincangkan lagi. Malam ini adalah malam ketiga untuk kita bincangkan lagi buku tulisan Puan Ainun Muhammad, iaitu Lead Like Muhammad, Teknik Mendorong Perubahan Tingkah Laku. Okey, ini adalah malam yang ketiga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkan kita membaca selawat, salam dan selawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini adalah malam yang ketiga kita mengupas tentang buku Lead Like Muhammad, Teknik Mendorong Perubahan Tingkah Laku. Pada malam pertama, saya sudah pun menceritakan asal-usul perjalanan Lead Like Muhammad. Okay, daripada tahun 2012 sehingga akhirnya terbitlah manual lengkap. Manual lengkap ini mempunyai aplikasi prinsip, strategi, teknik dan SOP di dalam ilmu-ilmu memimpin. Okay. Kemudian pada malam kedua, saya sudah menyebut terdapat 4 ciri-ciri dalam buku LLM atau yang kita panggil Lead Like Muhammad. Ciri ini memudahkan tuan-tuan membuat rujukan, dan ciri ini juga dia memberi kesan yang lebih mendalam apabila pengalaman tuan-tuan membaca buku Lead Like Muhammad. Dia memberi kesan yang lebih best. Okay. Kemudian semalam juga kita melihat bagaimana cara Nabi berhadapan dengan pendosa ataupun pemaksiat ataupun orang yang datang dan mengaku bahawa beliau telah melakukan sesuatu perkara yang tidak bermoral. Jadi kita lihat bagaimana Nabi menangani situasi itu, dan kita boleh belajar apabila anak buah kita datang dan melakukan kesalahan peribadi. Jadi sebagai ketua, kita perlu define perbezaan di antara kesalahan jenayah, kesilapan jenayah dan kesalahan peribadi. Kesalahan jenayah iaitu ada hukumannya, iaitu ada prosedurnya, kita follow saja. Tapi kalau kesalahan yang melibatkan kesalahan peribadi, yang itu dia tidak ada hukumannya di dunia. Jadi kalau kita tengok apa yang Nabi buat, ada 2 perkara yang Nabi buat. Yang pertama, Nabi memberi pendidikan akhlak kepada pemuda tersebut. Nabi memberi pendidikan akhlak kepada pemuda tersebut, di mana Nabi tidak menyiasat. Nabi tidak menyiasat-nyiasat. Kalau kita tengok rujukan hadis semalam yang kita baca adalah rujukan hadis Romeo bercumbu di pinggir kota. Jadi apabila lelaki itu datang memberitahu kepada Nabi bahawa dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak bermoral, Nabi langsung tidak menyiasat. Nabi langsung tidak bertanya-tanya tentang Nabi tidak menyuruh pun dia bercerita apa yang dah berlaku. Tidak. Jadi Nabi tidak menyiasat. Kemudian Nabi tidak menasihati. Ini adalah pendidikan akhlak yang Nabi berikan dan Nabi tunjukkan sebenarnya kepada kita. Nabi tidak menasihati. Nabi tidak apatah lagi membebelkan. Dan Nabi tidak menghukum, kerana hukuman itu dia tidak ada hukumannya di dunia. Kemudian yang kedua, apa yang kita lihat Nabi buat ialah Nabi terus memberitahu cara mudah bagaimana lelaki itu boleh melakukan taubat.
Dan kita tengok struktur skrip yang Nabi guna, struktur skrip Nabi apabila Nabi memberitahu cara bertaubat tu. Skrip Nabi, dan dirikanlah solat pada pagi dan petang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Skrip Nabi very straightforward, jelas, spesifik. Dan lelaki itu bila mendengar, dia tahu apa dia nak kena buat. Itu saja Nabi sebut. Nabi kata, dan dirikanlah solat pada pagi dan petang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian ada seorang lelaki di kawasan tu, dia bertanya, dia kata, wahai Rasulullah, apakah ayat itu ditujukan kepada dia seorang sahaja ataupun ayat itu ditujukan kepada semua orang? Nabi menjawab, kepada semua orang. Jadi peringatan ini bukan hanya kepada lelaki tu, tetapi kepada semua yang hadir, yang ada di situ. Dan kita kena ingat, sewaktu lelaki itu datang dan beritahu, mengaku kepada Nabi apa yang dia telah lakukan. Waktu itu Umar marah. Umar kata ayat Umar begini. Dia kata, Allah menutupi kesalahan kamu jikalau kamu menutupi diri kamu sendiri. Dan perbuatan Umar itu, tingkah laku Umar itu mewakili, itulah perbuatan manusia biasa. Reaksi manusia biasa apabila kita mendapat ataupun kita berhadapan dengan situasi tersebut. Jadi hari ini ataupun semalam kita sudah pembelajar bagaimana cara Nabi menangani, dan itulah cara seharusnya yang kita lakukan. Okey? Jadi pada malam ini apa yang kita akan lakukan pada malam ini ialah saya akan berkongsikan tentang bagaimana cara kita sebagai ketua mahu membetulkan kesilapan anak buah. Kita nak betulkan kesilapan anak buah, di mana anak buah ni mungkin baru masuk kerja ataupun kali pertama melakukan kesalahan tersebut. Jadi apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu lakukan apabila kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan, tugas hakiki sebagai seorang ketua, kita ni ketua ataupun kita ini pemimpin, kita ada pengikut, kita ada anak buah, kita ada orang yang kita pimpin. Tugas hakiki kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah memberi dorongan kepada anak buah ataupun kepada pekerja kita ataupun kepada orang-orang yang kita pimpin, supaya mereka ni bersemangat untuk mencapai target kerja. Ini tujuan, tugas hakiki kita sebagai seorang ketua. Kita perlu pastikan yang anak buah kita ni seronok bekerja dengan kita, bersemangat menyempurnakan tugasan yang kita beri kepada mereka. Sama ada tugasan tu dari sudut kuantitinya ke ataupun kualitinya. Ini yang kita perlu pastikan. Ini tugas kita. Dan ini adalah gaya kepimpinan transformational leadership. Ini gaya kepimpinan transformational leadership. Pemimpin ataupun ketua yang mempunyai gaya kepimpinan ini, mereka ni seumpama penjaga kandang, yang memastikan, yang perlu memastikan, yang nak ubah keldai jadi kuda. Ini bagaimana pentingnya kita ketua ini mempunyai kemahiran untuk mendorong perubahan tingkah laku. Apa tujuan kita mendorong ni? Dalam amalan lazim, dalam satu-satu organisasi, dalam amalan lazim, selalunya kita ni mendorong orang-orang atau pekerja yang kita kata mereka ini bermasalah. Pekerja bawahan yang berprestasi rendah. Yang ini yang selalu kita dorong. Yang ini yang kita selalu bagi motivasi, kita bagi inspirasi. Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, orang ataupun pekerja yang
pekerja yang prestasinya sudah cemerlang, pekerja yang rajin, mereka juga perlu dorongan. Dan kalau kita lihat dalam buku LLM, Lead Like Muhammad, kita boleh lihat bahawa Nabi ini mendorong semua orang. Pekerja yang anak buah Nabi yang corot pun Nabi dorong, apatah lagi yang corot. Anak buah Nabi yang cemerlang juga Nabi dorong. Okay. Apakah tujuan mendorong? Okay. Ada 3 tujuan mendorong. Yang pertama, kita mendorong supaya pekerja yang cemerlang, dia mengekalkan prestasinya yang tinggi dan cemerlang itu. Dia kekalkan. Banyak berlaku tuan-tuan dan puan-puan, kes-kes berlaku di mana pekerja cemerlang tapi akhirnya burn out. Akhirnya hantar juga resignation letter. Kenapa hantar surat berhenti kerja ni? Burn out. Saya dapat tawaran yang lebih baik. Padahal dia seronok bekerja di tempat kita. Okay. Kemudian tujuan yang kedua tujuannya adalah untuk kita meningkatkan prestasi sederhana pekerja-pekerja kita. Ada pekerja kita yang dia sederhana, tapi kita nak tingkatkan supaya dia jadi lebih cemerlang. Dan tujuan yang ketiga adalah kita mahu tadi meningkatkan, lepas tu kita nak menaikkan prestasi pekerja yang rendah. Ada pekerja kan yang dia datang kerja, okey, macam pahat. Kalau tak ada penukul, tak adalah dia bekerja, dia pun tak tahu dia buat kerja apa. Padahalnya mungkin cara kita memberi goal dan matlamat tu sudah betul. Namun oleh kerana pekerja ini dorongan motivasinya rendah, intrinsic motivationnya rendah, jadi mereka hanya melakukan kerja pun sekadar melepas batuk di tangga, atau orang kata ala kadar. Jadi kita perlu naikkan, tingkatkan, tinggikan lagi prestasi pekerja yang rendah prestasinya. Okay? Baik, kalau kita lihat ketiga-tiga tujuan dorongan ini, dia memerlukan skill-skill yang berbeza. Kalau kita belajar, kita baca dalam daripada teknik Nabi ni, daripada teknik mendorong perubahan tingkah laku yang Nabi tunjukkan pada kita, ketiga-tiga tujuan kita mendorong ini, ketiga-tiga golongan pekerja yang berbeza, kumpulan pekerja yang berbeza, kumpulan anak buah kita yang berbeza ini, dia memerlukan skill yang berbeza-beza. Dan Nabi telah tunjukkan. Sebab tu Lead Like Muhammad ni, buku ni tuan-tuan, buku ini adalah manual kepada kita. Dia manual. Dia memberi tahu SOP macam mana kita nak buat. Malam ini saya akan kongsikan 13 SOP menegur hanya daripada rujukan satu hadis. Hari ini saya akan kongsikan. Jadi tuan-tuan kena stay dengan saya sampai 9:30. Alright. Okay. Kita kembali semula kepada tiga kumpulan berbeza tadi. Kumpulan yang sudah prestasinya tinggi, kumpulan yang prestasinya sederhana, dan kumpulan yang prestasinya rendah. Dia memerlukan kepada skill yang berbeza untuk mendorong mereka. Jadi setiap orang tu mesti didorong. Setiap hari perlu didorong. Cuma cara-cara dorongan, apa strategi yang kita nak guna, apa tekniknya, itu yang berbeza. Okay? Baik. Okay. Alright. Okay, skill. Kalau kita fokus pada skill yang mendorong mereka, skill dia ada tiga skill yang berbeza kepada tiga kumpulan golongan sasar tadi. Kalau golongan sasar yang sudah cemerlang, skillnya perlu berbeza. Dia mempunyai, ketua ni dia memerlukan ilmu dan teknik khusus untuk mendorong pekerja yang sudah cemerlang. Okay. Puan-puan perlu ingat, mereka ini adalah elit dalam organisasi. Silap hari bulan mereka ni boleh disambar oleh mana-mana syarikat. Syarikat-syarikat lain. Okay. Kemudian skill mendorong orang yang sederhana, pun dia ada skill dia yang tersendiri. Yang ini saya kira kita tidak sempat untuk kita detailkan pada malam ini. Yang ini puan-puan perlulah dapatkan buku Lead Like Muhammad, kerana malam ini saya nak fokus kepada 13 teknik menegur.
Dan yang ketiga adalah pentingnya kita mempunyai skill mendorong orang yang masih bodoh. Kalau dalam buku ni dia guna perkataan bodoh. Ataupun skill mendorong orang yang masih tak pandai. Pekerja-pekerja kita yang mungkin baru seminggu bekerja. Okay? Jadi bagaimana cara kita nak mendorong pekerja yang baru melakukan kerja, kemudian cara kerja yang dilakukan tu tak betul. Jadi yang ini yang saya akan kupas pada hari ini. Ya, Puan Anis Sakinah Haraki. Waalaikumsalam, Puan. Lama kita tak jumpa ya, Puan. Alright. Okey, jadi malam ini saya akan kongsikan 13 SOP. Nak menegur ni kan puan-puan, ada SOP-nya. Ada standard operating procedures-nya untuk nak menegur. Jadi hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara Nabi tunjukkan pada kita cara untuk menegur. Nabi dah tunjukkan pada kita, kita follow saja. Kita ikut je. Okay? SOP menegur ni puan-puan, tuan-tuan, ada rujukan hadisnya. Jadi aplikasi hadis, kalau puan-puan masih ingat bagaimana kita buat aplikasi hadis, itu semua puan-puan kena tengok baliklah live pada malam pertama. Okey, aplikasi hadis, rujukan hadis yang kita rujuk adalah hadis kencing di dalam masjid. Saya pernah terangkan setiap hadis-hadis kita ada tajuk-tajuk supaya kita mudah untuk buat rujukan akan datang. Jadi hadis kencing di dalam masjid itu tajuk hadisnya. Okay, saya bacakan terjemahan hadis. Anas bin Malik melaporkan, pada suatu hari dia dan sekumpulan lelaki berada di dalam masjid bersama Rasulullah. Tiba-tiba seorang lelaki Arab dari kampung masuk ke dalam masjid. Kemudian dia berdiri lalu dia kencing. Masuk dalam masjid, berdiri, kencing. Melihat kejadian ini, mereka yang ada di situ mengherdik lelaki itu. Dan mereka mengherdik lelaki itu. Nabi berkata, jangan buat dia terhenti kencingnya, biarkan sahaja. Semua yang ada pun membiarkan orang kampung itu menghabiskan kencingnya. Okay? Kemudian Nabi memanggil lelaki itu dan berkata, di dalam masjid ini, dan Nabi berkata, di dalam masjid ini tidak boleh kencing ataupun membuang walau sedikit pun kotoran. Sebaliknya hanya boleh berzikir, mengingati Allah, solat dan membaca Al-Quran. Selepas itu Nabi menyuruh orang yang ada di situ supaya mengambil air lalu disirami kencing lelaki itu. Ini kan kalau kita lihat dalam kehidupan realiti kita, anak-anak kita kencing dalam seluar, dalam kelas. Anak kita darjah 1 takut nak bagi tahu pada guru untuk pergi ke toilet pada hari pertama ataupun minggu pertama persekolahan. Bagaimana biasanya cikgu akan bertingkah laku? Pernah saya dengar ada anak apabila dia kencing, cikgu tu sendiri suruh anak itu membersihkan kencing tu. Cikgu tu sendiri. Cikgu tu kata, okey, awak dah kencing, awak kena bersihkan. Pergi ambil mop, pergi bersihkan. Bersihkan sendiri. Pernah saya dapat cerita tu. Tapi kalau kita tengok apa yang Nabi buat, Nabi menyuruh orang yang ada di situ ambil air, siram kencing. Maksudnya ambil air, bersihkanlah kencing tu. Tapi bukan Nabi suruh orang kampung itu, orang yang kencing tu bersihkan kencingnya. Ada hikmahnya. Kenapa Nabi menyuruh orang lain membantu lelaki itu membersihkan kencing lelaki itu? Ada hikmahnya. Kalau kita fikir-fikir, antara hikmahnya ialah kita tidak mahu lelaki itu malu. Kita tak mahu lelaki itu self-esteemnya jatuh. Kan? Okay? Baik. Kita tengok balik hadis ni. Ada seorang lelaki tiba-tiba masuk dalam masjid. Waktu itu dalam masjid sedang berkumpul Nabi dan sahabatnya. Lelaki itu masuk, dia berdiri, dia kencing dalam masjid. Puan-puan boleh bayangkanlah masjid Nabi waktu tu kan. Kalau kita belajar sejarah pun waktu tu tiangnya pun masih pelepah, lantai pun masih padang, masih pasir kan.
Kemudian waktu dia kencing tu, sahabat-sahabat Nabi ni marah, mengherdik lelaki itu. Tapi Nabi larang. Nabi kata, jangan buat dia terhenti kencing. Kat situ pun ada hikmahnya juga. Katakanlah Nabi tidak melarang. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang berlaku? Habislah kencing itu berjejeran di seluruh masjid. Tengah-tengah terkencing, orang herdik kan. Lelaki tu tiba-tiba ketakutan sebagai contoh, nak lari keluar, habis kencingnya, bercicir-cicir, ataupun mungkin terkejut dengan herdikan, terus terkena penyakit uluran. Mungkin boleh jadi kan. Jadi ada hikmahnya kenapa Nabi melarang sahabat mengherdik, dan Nabi menyuruh supaya lelaki itu kencing sahaja, biarkan dia kencing, biarkan sahaja. Kemudian apabila semua orang yang ada pun membiarkan orang kampung itu menghabiskan kencingnya, kemudian Nabi memanggil lelaki itu dan berkata, Nabi memanggil lelaki itu dan berkata. Jadi kat sini kita boleh lihat perbezaan di antara hadis hari ini, hadis kencing di dalam masjid, dengan hadis semalam, Romeo bercumbu di hujung kota. Kalau hadis malam, Nabi secara terbuka memberi pendidikan akhlak kepada pemuda tersebut. Nabi terus beritahu, dirikanlah solat. Nabi terus beritahu kan. Tapi hadis hari ini, situasi hari ini, Nabi panggil lelaki tersebut. Nabi panggil lelaki itu dan Nabi bercakap. Nabi counselingkan lelaki itu. Nabi kata pada lelaki itu, di dalam masjid ini tidak boleh kencing ataupun membuang walaupun sedikit kotoran. Nabi terus cakap pada lelaki kampung itu. Sebaliknya, hanya boleh berzikir mengingati Allah, solat dan membaca Al-Quran. Okay? Right? Okay. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kalau kita lihat kat sini, hadis ini adalah aplikasi, hadis ini menjadi rujukan cara-cara kita mahu menegur. Ataupun cara-cara kita membetulkan kesalahan kali pertama yang dilakukan oleh staf kita. Mungkin staf ni baru masuk kerja. Baru minggu pertama masuk kerja, melakukan pekerjaan yang salah. Satu tugasan yang kita beri pada mereka, tugasan tu salah. Jadi bagaimana cara kita nak tegur? Jadi di sini saya kongsikan 13 cara untuk menegur. Okay, mari kita tengok cara yang pertama. Cara yang pertama, apabila kita menegur, kita lihat bagaimana cara Nabi tegur. Perbuatan yang ditegur oleh Nabi dalam hadis ini ada dua. Yang pertama ialah perbuatan orang kencing dalam masjid. Perbuatan ini Nabi tegur. Kemudian yang kedua, perbuatan mengherdik orang yang kencing dalam masjid tu. Dua-dua Nabi tegur. Nabi tegur perbuatan orang yang kencing dalam masjid, dan Nabi tegur perbuatan mengherdik orang yang kencing dalam masjid. Okay. Jadi, ini kita lihat SOP yang pertama. Kita tegur perbuatannya. Okay. Yang kedua, yang ditegur oleh Nabi bukan diri orang yang mengherdik. Ini SOP cara menegur yang betul. Bila kita tegur, kita tidak tegur diri orang tu. Jangan tegur the person. Okay? Contoh teguran Nabi. Apa yang Nabi kata? Jangan buat dia terhenti kencingnya, biarkan sahaja. Ini yang Nabi sebut. Nabi tak kata, okay, kalau teguran yang biasa kita guna, kamu jangan herdik dia. Kamu jangan herdik dia. Ini teguran orangnya, the person. Ataupun, kenapa kamu herdik dia? Kan? Ni skrip-skrip biasa. Skrip mak-mak, skrip-skrip biasa yang kita biasa gunakan. Saya juga sering gunakan skrip yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, bila emosi tu menguasai diri. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan pada hari yang pertama,
teknik Nabi ataupun apabila kita mencontohi Nabi ni, kita mesti datang dengan keazaman. Keazaman kita nak ikut Nabi, nak ikut sunnah Nabi, terutama sunnah berkomunikasi dan sunnah tingkah laku Nabi. Okay? Jadi bila kita ada niat tu, insya-Allah Allah akan memudahkan keazaman dan usaha kita. Okay? Jadi kan Nabi tidak tegur dengan menggunakan perkataan kamu. Kamu jangan herdik dia. Kamu jangan tahan dia kencing. Kamu tidak. Okay. Jadi SOP-nya jangan menggunakan perkataan kamu. Jangan tegur the person. Jangan tegur person tu. Okay. Baik, kita tengok SOP yang ketiga. SOP yang ketiga ialah yang ditegur oleh Nabi adalah perbuatan mereka. Nabi berkata, jangan buat dia terhenti kencingnya. Secara umum, perbuatan. Jangan buat dia terhenti kencingnya. Biarkan sahaja. Okay? Perempuan kena ingat, yang salah itu adalah perbuatan mereka, kita tak kutuk orangnya. Yang salah tu perbuatan. Yang salah tu amalan mengambil rasuah tu yang salah. Melarikan wang negara, yang itu salah, perbuatannya. Tapi kita janganlah sampai kutuk orangnya. Dah lah pendek, buat lari duit pula. Tak boleh. Tak boleh. Kita jangan kutuk orangnya. Fokus kepada perbuatannya. Ini okay. Dan kita kena ingat begini. Yang salah adalah perbuatan. Action tu salah. Tapi orangnya tidak salah. Orangnya tak salah. The person. Kita tak fokus pada person. Nanti saya akan sebut apa impactnya bila kita boleh membezakan antara, bila kita nak tegur, kita boleh membezakan di antara the person dan the action. Kita boleh bezakan dua ni. Okey. Baik, kemudian kita lihat SOP yang keempat. Okey. Nabi beritahu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam masjid. Nabi sebut je apa yang tak boleh buat dalam masjid. Nabi tak kata, kamu tak tahukah ini masjid? Masjid ni tempat solat. Mana boleh kamu buang suka-suka hati kotoran kamu dalam masjid? Masjid ni tempat yang suci. Tak. Nabi tidak. Cara Nabi bercakap very straight to the point. Apa yang Nabi cakap? Nabi kata, di dalam masjid ini tidak boleh kencing ataupun membuang walau sedikit pun kotoran. Okay. Kalau ada staff kita, mungkin hari pertama masuk kerja nak merokok, dia pun merokok dalam toilet. Jadi cara kita tegur, kita terus beritahu, di dalam tandas ini tidak boleh merokok di dalam tandas, tanpa memberi sebarang alasan. Tengok apa yang Nabi sebut. Dalam masjid tidak boleh kencing ataupun membuang walau sedikit pun kotoran. Tidak ada alasan. Beritahu saja apa yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Okey, kita tengok pula SOP yang kelima. SOP menegur yang kelima, Nabi kemudiannya beritahu perbuatan yang boleh dibuat. Tadi Nabi kata, okey, tempat ni tujuannya ini. Okay, kemudian yang kedua, Nabi bagi tahu apa yang boleh dilakukan di dalam tempat ini. Kerja ini, okay, Nabi kata, kalau kita ibrahkan dalam realiti ataupun dalam kehidupan kita, situasi semasa, kita boleh beritahu bahawa okay, tugas ini perlu dilakukan begini. Okay? Dia tak fokus pada cara yang salah tu. Dia tak fokus kata kamu tak boleh kencing dalam masjid. Tapi apa yang Nabi buat lepas tu adalah Nabi kata hanya boleh berzikir, mengingati Allah, solat dan membaca Al-Quran. Nabi tunjukkan the correct action. Nabi bagi tahu fungsi masjid yang betul. Jadi dengan pekerja kita yang buat kesalahan kali pertama, kita terus beritahu fungsi ataupun apa yang dilakukan salah tu, kita terus beritahu apa yang betulnya. Okey. Itu SOP yang ke-5. Beritahu yang betul. Beritahu terus, macam Nabi tunjuk pada kita, Nabi beritahu fungsi masjid. Jadi kita beritahu fungsi tandas kepada pekerja, bukan tempat merokok, kan? Fungsi tandas adalah tempat membuang kotoran, ataupun hajat, qabul hajat. Okey, kemudian kita lihat SOP yang ke-6. Okey, SOP yang ke-6, Nabi tidak menegur diri lelaki yang kencing itu. Nabi tidak berkata kepadanya macam ni, dalam masjid kamu tidak boleh kencing. Nabi tak cakap perkara yang
yang salah. Nabi tak define kesalahan yang dia lakukan. Kamu tak boleh tulis macam ini. Tulis macam ini. Kalau kamu tulis macam ini, ya, biasa. Kalau kamu tulis macam ini, nanti orang tak faham sebagai contoh. Dia define lagi kesalahan staff dia. Tidak. Jangan define kesalahan tu. Okay? Kita beri terus apa yang betul. Okay? Dan Nabi pun tidak kata kamu tak boleh kencing dalam masjid. Nabi tak kata kenapa kamu kencing dalam masjid. Ini ayat-ayat skrip-skrip yang biasanya kita akan gunakan, tapi Nabi tidak gunakan. Nabi sudah tunjuk contoh yang betul, jadi kita pun jangan gunakan skrip begitu. Okay? Kalau kita tengok kan, yang Nabi tegur adalah perbuatannya. Nabi berkata dalam masjid ini tidak boleh kencing. Nabi menunjukkan kesalahan yang boleh ditegur serta-merta dan secara terbuka adalah perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesihatan orang lain. Dia gini, apabila perbuatan itu membahayakan, kalau anak kita berlari dalam rumah sebagai contoh, kita kena terus, kalau ikut barat ni, kalau kita nak mendidik tak boleh guna perkataan jangan, don't, tak boleh kan. Kita kena selalu bagi yang positif-positif. Tapi kalau kita tengok dalam situasi, dalam rujukan ni, apabila benda itu membahayakan ataupun memberi impak yang negatif, yang dia ada kesannya kepada orang lain, yang memberi kesan kepada orang lain, Nabi terus gunakan perkataan jangan. Jangan buat dia terhenti kencingnya, biarkan saja. Nabi terus guna perkataan jangan. Nabi guna perkataan tidak boleh. Di dalam masjid ini tidak boleh kencing ataupun membuang walau sedikit pun kotoran. Nabi terus guna perkataan jangan, perkataan tidak boleh. Apabila dia melibatkan nyawa, melibatkan kesihatan, melibatkan impak-impak yang menyusahkan orang lain, yang memberi kesan kepada orang lain. Okay? Baik, kemudian kita lihat SOP menegur yang ke-8. Okay? Nabi tidak tegur perbuatan yang salah. Nabi tak tegur yang salah tu, tetapi tidak membahayakan keselamatan dan kesihatan orang lain. Sebagai contoh, Nabi tidak berkata perbuatan mengherdik adalah salah, tapi Nabi tidak tegur. Contohnya, Nabi tidak berkata jangan herdik dia. Yang ditegur oleh Nabi adalah perbuatan yang menyebabkan lelaki itu terhenti kencingnya. Jangan buat dia terhenti kencingnya, biarkan saja. Boleh faham? Kalau kita tengok dalam hadis, kita rujuk kembali hadis, waktu sahabat-sahabat Nabi mengherdik lelaki itu, Nabi berkata, jangan buat dia terhenti kencing, biarkan saja. Okay? Jangan buat dia terhenti kencing, biarkan saja. Nabi menegur perbuatan orang yang mengherdik. Nabi menegur perbuatan orang yang mengherdik, tapi Nabi tidak fokus kepada herdikan tu. Nabi tak fokus kepada herdikan tu. Nabi fokus kepada perbuatan dia menghentikan. Sebab Nabi katakan jangan buat dia terhenti kencingnya. Nabi fokus kepada impak tu lagi besar kesannya. Boleh? Dia kalau biasanya dalam bengkel kan, kita akan bawa situasi-situasi sebenar yang biasanya berlaku dalam organisasi. Kita bawa situasi sebenar dan kita tengok mana situasi yang kita perlu gunakan perkataan jangan, mana situasi yang kita terus fokus kepada cara yang betul melakukan sesuatu. Cara yang betul. Maksudnya kita terus bagi tahu ini cara yang betul. Kita kena tengok konteksnya, kita tengok situasinya. Situasinya berbeza-beza. Baik, sekarang kita lihat pula SOP menegur yang ke-8. SOP menegur yang ke-8, tadi yang ke-8, sekarang yang ke-9. Yang ke-9, Nabi tidak menyiasat lelaki yang kencing itu. Maksudnya kita pun tak boleh menyiasat. Kenapa awak buat macam ni ya? Kenapa tugasan ni? Kenapa fotostat? Fotostat ni sepatutnya katalah polisinya ataupun peraturannya fotostat mesti depan belakang. Kita tanya, dia dah buat salah. Lepas kita tanya pula, kenapa fotostat satu-satu? Tak tahu ke kena fotostat depan belakang? Sebagai contoh. Ini untuk staff yang baru masuk kerja. Jadi jangan menyiasat.
dalam SOP menegur ni, kita tak boleh menyiasat. Kita tak boleh bertanya, kamu ni datang dari mana, nak guna photostat pun tak pandai, dulu tak ada ke internship? Kan panjang lah pula kan dia punya bebelan dia. Okey. Jadi kalau kita tengok kan, tanpa Nabi menyiasat-nyiasat, antara contoh-contoh lah Nabi menyiasat. Kamu ni datang dari mana? Siapa nama kamu kan? Kamu ni dah masuk Islam ke belum kan? Kenapa kamu kencing dalam masjid? Kamu tak tahu ke ini masjid? Jadi Nabi tidak menyiasat. Tanpa menyiasat, Nabi terus terangkan peraturan-peraturan apabila masuk masjid. Peraturan-peraturan apabila masuk masjid. Dan peraturan yang Nabi terangkan itu bukan sebenarnya khusus kepada lelaki itu. Dia secara umum. Dia boleh ditujukan kepada sesiapa sahaja. Baik, okey, kita lihat pula SOP menegur yang ke-10. Apabila kita menegur, kita tidak menghukum. Okey. Kamu telah melakukan satu kesalahan, dengan ini kamu didenda, mesti balik 10 minit lebih lambat. Tidak. Bila kita menegur, orang pertama kali melakukan kesalahan, tegur, beri cara yang betul melakukan sesuatu, that's it. Jangan hukum dia. Ya? Kalau kita tengok kat sini, Nabi tidak menghukum lelaki itu. Dia bagi contoh dalam buku ni, dia bagi contoh. Nabi tidak menyuruh lelaki itu supaya dia sendiri yang mengambil air dan membersihkan air kencingnya. Nabi tak buat begitu. Sama juga di sekolah kan. Sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, ada yang saya dengar, guru menyuruh anak yang kencing tu membersihkan sendiri kencingnya. Itu menghukum. Dahlah anak tu malu kan, kencing dalam seluar. Lepas tu disuruh pula membersihkan kencingnya. Dia memberi kesan kecederaan emosi yang berpanjangan kepada anak tersebut. Kalau anak mendapat kesan emosi, apatah lagi perempuan kepada orang dewasa. Orang dewasa lagi lah diherdik, dimarahi di hadapan rakan-rakan sekerja yang lain, ditinggi-tinggikan suara. Okay. Saya pernah dengar kisah-kisah orang-orang tua ataupun orang-orang yang lebih berusia, bagaimana cara mereka ditreat di tempat kerja. Kalau tak baling kertas tu tak sah lah tapi okay, biasanya orang-orang tua yang bercerita ni nanti dia akan kata sebab tu tengok sekarang aku jadi macam ni. Tapi sebenarnya tuan-tuan, mungkin cara dulu mungkin orang-orang yang begitu, tapi sebenarnya cara Nabi ini yang lebih efektif, yang memberi kesan positif untuk jangka panjang. Baik, kita lihat pula nombor 11. SOP menegur yang ke-11. Okay. Apabila lelaki itu kencing, Nabi menyuruh orang lain yang membasuh kencingnya. Ini panduan yang ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis ini apabila menyantuni kesalahan seseorang yang masih sangat bodoh, yang masih tak pandai buat kerja. Ini cara kita santun dia. Barulah orang tu dia tak akan lari dari kita. Barulah pekerja tu dia datang kerja dengan seronok, bukan sebab takutkan pada kita. Dia takut nak cakap dengan kita, nanti kita melayan dia cara layanan yang dia tidak suka dan akan mencederakan emosi dia. Dia takut. Dia takut pada kecederaan emosi. Okey. Kemudian Nabi dia tidak menasihati lelaki itu. Kalau kita tengok perbualan Nabi, habis sampai masjid adalah tempat untuk bersolat dan mengingati Allah. Kan? Habis sampai situ. Lepas tu Nabi pun arahkan sahabat Nabi yang lain untuk mencucikan kencingnya. Nabi tak ada pula menyambung dengan menasihati lelaki itu supaya lain kali janganlah buat lagi. Kamu saya dah cakap ni, kamu janganlah ulang lagi. Tak ada. Stop sampai situ. Kita dah bagi tahu cara yang betul melakukan, cara yang betul fotokopi kertas ini, cara yang betul, dah stop.
Jangan pula kita sambung dengan ni perempuan yang suka buat, ketua perempuan. Bila saya cakap ni, janganlah terasa pula tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sesekali kita sambung pula dengan skrip-skrip yang tidak perlu. Yang skrip-skrip begitu pun kadang-kadang annoying, kan? Nabi tidak menasihati lelaki itu supaya lain kali jangan buat kesalahan yang sama. Contohnya, Nabi tidak berkata kepada lelaki itu, lain kali jangan buat lagi ya. Lain kali ingat, jangan kencing dalam masjid lagi tau. Kena kenal masjid tak? Kalau kita lihat skrip Nabi, dia very straightforward. Dia tak ada macam jangan buat lagi tau. Dia tak ada macam tu. Okay? Dia straightforward. Okay? Dan kita tengok SOP yang ke-12. Nabi tidak mengugut lelaki itu. Apabila kita menegur, kita tak boleh ugut. Kita tegur kamu ni kalau buat sekali lagi macam ni, photostat 2 kali, kamu kena bayar sendiri tau, guna duit kamu. Ni tabung ni, kena bayar, masuk duit dalam tu. Tidak. Bila kita menegur, kita tidak mengugut. Nabi tidak mengugut lelaki itu. Contohnya, Nabi tidak berkata kepada lelaki itu, lain kali kalau kamu kencing lagi, saya rotan kamu. Lain kali buat lagi macam ni, saya potong gaji. Tak boleh. Bila kita tegur, fokus pada menegur. Dan kita tengok pula, kalau ini kesalahan kali pertama kita lakukan, okey, ini SOP teguran yang betul. Dalam hadis ini, Nabi tunjukkan orang yang masih sangat tidak tahu, dia tidak boleh diugut atau ditakut-takutkan atas alasan apa pun supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Yang ini saya mahu ingatkan juga tuan-tuan dan puan-puan, samalah dengan kanak-kanak. Samalah juga dengan kanak-kanak. Kanak-kanak kita tidak boleh sesekali mengugut kanak-kanak. Mengugut kanak-kanak dengan menakut-nakutkan, dengan hantulah, polislah, sangat-sangat tidak patut dilakukan. Dan kalau kita tengok dalam tingkah laku Nabi tidak melakukan sedemikian rupa. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tidak menyuruh lelaki itu meminta maaf. Dia tak suruh pun lelaki itu meminta maaf kepada semua orang di atas kesalahannya. Jadi kita tak boleh suruh staff baru kali pertama melakukan kesalahan, kita pun kata, saya dah cakap ni, tak ada pula kamu kata terima kasih. Ataupun dah lah rosakkan, baru masuk kerja dah rosakkan mesin photostat syarikat, tak ada pula kamu minta maaf. Tidak. Tidak perlu kita menyuruh-nyuruh orang meminta maaf. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi itu contoh sepanjang zaman. Dan juga Nabi itu tauladan semua ummah, seluruh ummah. Termasuklah yang bukan Islam, apatah lagi kita yang beragama Islam. Sebagai ketua negara, ketua pasukan, dan juga ketua keluarga, Nabi ini ada 3 perkara yang Nabi sering lakukan, yang Nabi sering bertingkah laku. Dan 3 perkara ini kita boleh mencontohinya, kita boleh ikut, kita boleh menirunya. 3 perkara ini. Apakah 3 perkara itu? Yang pertama, Nabi tidak pernah mendedahkan keburukan orang lain. Nabi tidak pernah mendedahkan aib orang lain. Yang kedua, Nabi sentiasa menjaga self-esteem orang lain. Nabi tidak akan melakukan sebarang kecederaan emosi. Walaupun pada musuh-musuh Nabi, Nabi tidak akan melakukan kecederaan emosi. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sentiasa meningkatkan self-esteem orang-orang di sekelilingnya. 3 perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada strateginya, ada tekniknya di dalam buku Lead Like Muhammad. Teknik mendorong tingkah laku, perubahan tingkah laku. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya 3 cara ini kita konsisten, kita usahakan untuk kita kuasai skill-skill di dalam tidak mendedahkan keburukan orang lain, meningkatkan skill kita bagaimana cara mahu menjaga self-esteem orang, mahu meningkatkan self-esteem orang, kita akan berasa kesan yang berbeza terhadap cara kita mengurus orang lain. Ada kesannya, kita sendiri boleh rasa kesannya, tuan-tuan. Dan yang kita boleh nampak, manusia, kita akan disukai oleh kebanyakan orang di sekeliling kita. Kita akan semakin disukai apabila kita menggunakan 3 cara ini. Kita akan disukai.
Kita menjadi ketua yang disukai, ketua yang diterima. Kita akan menjadi ketua yang dihormati. Tuan-tuan dan puan-puan, hormat ini tidak perlu kita minta-minta hormat. You deserve to be respected. Sekiranya tingkah laku puan-puan ini memang patut dihormati, orang akan memberi hormat. Hormat ini tak boleh dituntut, tapi hormat ini kita earn hormat. Kita boleh dapat hormat. Suatu ketika Nabi pernah berkata, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, selamat menyebarkan kasih sayang dan bertebaranlah kita di atas muka bumi Allah ini dengan melakukan kebaikan, sebarkan kebaikan. Itu saja untuk malam ini. Malam esok adalah malam terakhir kita akan bersama. Malam esok, malam yang terakhir, saya akan membawa bagaimana cara untuk kita meningkatkan self-esteem. Meningkatkan self-esteem orang-orang di sekeliling kita dengan rujukan kepada beberapa hadis. Dan malam esok sangat istimewa kerana saya akan bersiaran dari pergunungan Janda Bayi, insyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa malam esok. Selamat menyebarkan kebaikan dan sempena bulan kelahiran Nabi Muhammad, banyakkanlah berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.